Okey, sambung seterusnya. Apabila kamu mahu para makhluk mencintaimu, maka berbuat baiklah kepada mereka, jangan mengharapkan sesuatu daripada apa yang mereka miliki. Masya Allah, ini bab sedekah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang pemurah, orang yang suka bersedekah ni, barang siapa yang pemurah, dia dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, dekat ia dengan syurga, jauh dia daripada neraka. Dalam kitab penawar hati, penawar bagi hati, kitab tasawuf, boleh cari hadis ni. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Diceritakan, saya nak sambung lagi, hadis tu panjang. Barang siapa yang pemurah, suka bersedekah, dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, dekat ia dengan syurga, jauh dia daripada neraka. Hadis yang lain Nabi sebut sadaqatun junnah, sedekah adalah perisai daripada api neraka. Setiap kali kita sedekah akan bina perisai. Sedekah perisai, sedekah perisai. Ada je penghalang daripada neraka. Lagi banyak sedekah, lagi tebal perisai kita, lagi banyak penghalang daripada neraka Allah. Allahu akbar. Sambungan hadis itu, barang siapa yang bakhil, orang yang kedekut, dibencinya oleh Allah, dibenci oleh manusia, dekat ia dengan neraka, jauh dia daripada syurga. Orang yang kedekut, dibenci oleh Allah, dibenci oleh manusia, dekat ia dengan neraka, jauh dia daripada syurga. Terbalik dengan kumpulan yang pertama. Dan hadis itu berakhir dengan, sesungguhnya orang yang jahil, kalau kita cakap orang bodoh, orang tak cerdik, tetapi pemurah, lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang alim tetapi kedekut. Orang yang abid kuat ibadah tapi kedekut. Maksudnya betapa tingginya nilai kedudukan orang yang pemurah, orang yang suka bersedekah. Saya tahu pihak madrasah minta untuk diwawarkan kutipan sedekah, mungkin akan dilancarkan, tapi saya minta lebih kurang 10 minit sebelum dilancarkan betul-betul, sebab saya nak cerita lebih sikit tentang bab kelebihan sedekah, supaya malam ini kita mengeluarkan satu sedekah yang bukan biasa-biasa, tetapi kita keluarkan sedekah dengan rasa cinta kepada agama, rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah, sehingga kan kita nak keluarkan bentuk sedekah yang paling istimewa, yang mungkin sebelum ini kita tidak pernah sedekah dalam jumlah yang tersebut. Mungkin selama ini kita tidak terfikir, dan kita beri pada malam ini dengan rasa sangat bahagia, dengan sangat gembira. Ada orang duduk edar tabung contoh kan, lepas tu adalah orang senyum je pada tabung. Kenapa senyum tu? Senyum kan sedekah ustazah. Jadi dia senyum dekat tabung tu. Masya Allah. Senyum memang sedekah, pahala dapat pahala sedekah, tapi bukan sedekatun jariyah. Sedekah jariyah maksudnya sedekah yang mengalir pahalanya, walaupun kita telah meninggal dunia bertahun-tahun, tak tahu puluh tahun ke ratus tahun, berada di alam barzakh kelak. Tapi saya nak habiskan dulu hadis ni ya. Okey. Apabila kamu mahu memiliki banyak harta, zakatkanlah harta bendamu. Apabila kamu mahu menjadi sihat, banyakkanlah sedekahmu. Apabila kamu mahu panjang umur, jalinkanlah silaturahim dengan saudara-saudaramu. Apabila kamu mahu dikumpulkan bersamaku di padang mahsyar, panjangkanlah sujudmu pada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Allahu akbar. Nabi sebut, apabila kamu mahu dikumpulkan bersamaku di padang mahsyar, nak bersama dengan Rasulullah di padang mahsyar, di bawah naungan Allah, masuk syurga tanpa dihisap, tanpa diazab, Nabi sebut panjangkanlah sujudmu pada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Dalam hadis yang lain kan Nabi ada sebut, sesungguhnya jarak yang paling rapat Allah dengan hambanya adalah ketika sujud. Kita dengan Allah paling rapat bila ketika sujud dalam solat. Ketika solat dah rapat dah, tapi ketika sujud lagi rapat sangat dengan Allah. Sebab itu Nabi kata, perbanyakkanlah berdoa ketika sujud. Nak baca doa apa? Doa yang datang daripada Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi SAW. Ketika itu kita perbanyakkanlah berdoa. Jangan berdoa dalam bahasa Qadah, bahasa Kedah. Keluarlah dalam bahasa Kedah, ya Allah berilah hidayah pada suamiku. Habis batal solat, tak boleh keluar perkataan selain daripada ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW. Masya Allah. Allahu akbar.
Dalam hadis yang lain Nabi sebut, sehatkanlah tubuh badanmu ataupun hindarkanlah penyakit, ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Obati penyakit dengan sedekah. Ada satu kisah benar saya dengar daripada seorang guru, seorang syekh, orang Arab. Di situ ada seorang wanita ni, dia diuji dengan satu penyakit, iaitu penyakit kanser. Penyakit kanser stage 3 ataupun stage 4 macam tu lah. Dia dah tak mampu, dah tak larat dah. Anak-anak dia ni, bukan anak dia ke ataupun dia sendirilah. Dia ada seorang, dia ambil pembantu sebab dia tak mampu dah nak uruskan rumah dan tak mampu nak uruskan diri sendiri dah. Jadi dia ambillah seorang pembantu daripada Indonesia. Indonesia kan dia pergi serata juga kan sampai negara Arab untuk jaga diri dia, bantu uruskan diri dia dan sebagainya. Tapi dia pelik, kenapa wanita ni, orang muda, perempuan, dia akan masuk dalam tandas lama. Bila masuk bilik air je lama. Sampai satu hari dia panggil, kenapa kamu ni masuk tandas lama? Mungkinlah 15 minit ke 20 minit macam tu lah, lama masuk tandas. Kemudian bila tanya, yang perempuan ni pun jawab, kalau aku beritahu janganlah kamu marah. Tak, aku bukan nak marah, tapi aku menimbul persoalan, kenapa kamu berlama-lama sangat dalam bilik air? Lalu wanita ni berjawab, ini kisah benar cerita zaman sekarang lah ya. Wanita ni pun jawab, sebenarnya aku masuk ke tandas sebab aku membuang air susuku. Kenapa kamu buang? Puan, sebenarnya saya ini ada anak kecil baru berusia dalam 2 bulan lebih. Aku datang kemari untuk mencari rezeki sebab hidupku sangat miskin. Bila aku dapat tawaran ni, dapat pekerjaan ni, aku meninggalkan anakku yang kecil di Indonesia sana. Umur baru 2 bulan lebih. Dan setiap kali dah bengkak susu, maka aku pergi ke tandas untuk keluarkan susu. Bila majikan perempuan ni dengar, dia kata, sekarang persiapkan diri kamu balik terus. Kesian anak kamu. Lalu dia kata, wahai, maksudnya panggil apa? Ibu, macam tu lah kan. Ibu, kalau saya balik, bagaimana anak-anak saya yang lain, bagaimana keluarga saya di kampung? Kami tak ada duit untuk belanja. Sebab mereka menunggu-nunggu, mereka bergantung kepada hasil pendapatanku ini. Lalu apa jawapan yang majikan ni kata, kamu balik, aku akan beri gaji penuh sepanjang 1 tahun. Kamu balik, susukan anak kamu, aku akan bagi gaji penuh sepanjang 1 tahun ke ataupun sepanjang 2 tahun macam tu lah. Lepas tu dia pun balik, subhanallah, nak cerita, rekah cerita, bila time check up pergi jumpa doktor untuk cek keadaan dia bab sakit kanser ni. Doktor sangat terkejut. Selalu doktor tanya, apa yang makcik buat? Sebab bila kita cek sel kanser dah tak ada. Sehat sepenuhnya, apa yang kamu buat? Lalu dia kata, aku tak ada buat apa-apa, tetapi mungkin sedekah yang aku beri kepada pembantu tu lah, dia terus bagi duit untuk cukup belanja 1 tahun. Mungkin itulah asbab Allah angkat sakit ini daripadaku. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebenarnya di sana ada banyak kisah tentang keajaiban sedekah. Sebab itu ada orang anak sakit ke, cucu sakit ke, lalu masa nak letak ni, ya Allah, sekiranya sedekah ini engkau terima, ya Allah, angkatlah sakit ini daripadaku. Kalaulah sedekah ini engkau terima, ya Allah, niat sungguh ikhlas kerana Allah, ya Allah, angkatlah sakit ini daripada suamiku, daripada cucu, daripada anak dan sebagainya. Sebab apa hadis Nabi, sembuhkanlah ataupun larikan ataupun jauhkan, sehatkanlah tubuhmu daripada sakit itu melalui dengan cara bersedekah. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi dengan itu insya Allah, sebelum lancar, jangan lancar lagi, sabar lagi. Bila kita sebut tentang sedekah tu kan, bila kita nak holor dalam tabung ataupun dalam apa-apa lah orang bagi, kadang orang sebarkan envelope dan sebagainya, ada tu beg orang sebarkan. Kita jangan rasa kurang apa-apa daripada duit kita. Kita kena rasa macam mana kita sedang masuk dalam poket sendiri. Kalau kita rasa masuk dalam poket orang lain, masuk dalam poket madrasah, masuk dalam tabung madrasah, mungkin kita akan berkira-kira. Tapi kita ambil, bila buka beg duit, kita ambil nilai yang mungkin paling tinggi pada malam ini, contohnya lah. Kita bayangkan kita masuk dalam akaun kubur kita. Masuk dalam akaun kubur. Contoh, kalau ada orang meninggal,
Bukan orang meninggal kita. Kita ada berapa akaun? Ada orang kaya dia buka 2-3 akaun. Bank ni ada, tabung haji ada, ASB ada. Dia simpan duit dalam akaun ni. Bila dekat nak mati, boleh tak dia pesan kepada anak-anak dia, nanti mak dah meninggal, bukalah akaun ni, besarkan kubur mak. Pasang aircon nak bagi sejuk, panas dalam tu nanti. Buka lampu, pasang lampu. Boleh tak ni? Nak renovate semua ni? Memang tak boleh lah. Tapi ada satu akaun yang kita akan buka dalam kubur besok, iaitu namanya sedekah. Sebab itu bila kita sedekah, berapa pun kita bagi, sepatutnya kita lebih gembira daripada orang yang terima. Orang tu terima RM10, dia seronok, terima kasih makcik bagi RM10 banyak ni. Tak apa. Wajah kita sepatutnya lebih ceria daripada orang yang terima sedekah. Sebab apa? Duit yang kita beri itu masuk dalam akaun kubur kita, ia berganda sampai 700 kali ganda. Orang tu dapat RM10, kita mungkin boleh dapat sehingga 700 kali ganda. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Setiap sedekah yang kamu berikan, ia akan bercambah menjadi 7 bulit. Dan setiap bulit itu kepada 100, dan 100 itu boleh pergi kepada 700. Allahu Akbar, subhanallah. Sejauh mana keikhlasan kita.